الرحيم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ أبي محمد عيسى بن أحمد أنصار الله وأهل سلسلة ووصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 54. Betul? Pasal apa? Empat ke? Oi, seorang dia tanda, lain semua tak tanda. Ngaji apa tak tanda kita? Mengaji tanda kita. Berhenti kat mana tanda? Ni tanya tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif tauhid. Tauhid artinya keesaan. Asal akar katanya, yakni tasrifnya, wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Daripada
wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Dikehendaki keesaan itu ialah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar yang dikehendaki dalam agama dari kepahaman tauhid itu ialah al-muwahhidu. Artinya, arti al-muwahhidu, orang yang mentauhid Allah. Tambah sikit, orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah itu terkumpul padanya. Dalam tu potong, tak ada. Terkumpul padanya 4 jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul asma. Yang ketiga tauhidus sifat. Yang keempat tauhidul uluhiyah. Ada orang berkata tauhid terbahagi 3, terbahagi 4 ni jadi syirik. Tengok dia faham macam mana. Kalau faham ala wahabi, itu boleh membawa kepada syirik. Baik, dalam kitab ni nanti kita terangkan yang mana boleh jadi syirik, yang mana yang sebenarnya. Wahabi dia berpegang kepada tauhid 3. Nak kata tauhid itu 3 ke 4 ke 2 ke, bukan salah kata tu, apa yang dia faham. Salah faham tu yang jadi sesat. Wahabi sesat sebab dia kepahaman dia tak sama dengan kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Bila dia kata tauhid ni berbeza-beza, rububiyah beza dengan uluhiyah, uluhiyah beza dengan rububiyah, itu yang sesat. Maka Wahabi kata tauhid itu 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan dia membezakan antara satu dengan satu. Membezakan itu boleh membawa kepada syirik. Jadi kita orang ahli sunnah berkata tauhid itu 4 ataupun 3 pun tak apa. Dengan syarat berbeza hanya pada perkataan, pada sebutan, tetapi sama pada hakikat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah beza pada sebutan, tapi pada hakikat tidak berbeza. Tauhid uluhiyah itulah tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itulah tauhid uluhiyah. Sesat orang Wahabi ni, dia kata beza. Dia kata tauhid rububiyah ialah percaya kepada Allah. Percaya macam mana? Percaya bahawasanya Allah lah yang menjadikan alam, Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Siapa percaya semua ini, maka dia ada tauhid rububiyah walaupun dia seorang penyembah berhala. Ini yang salah. Pahaman begini yang salah. Ini pahaman orang Wahabi yang sesat lagi menyesatkan. Mana mungkin dalam tauhid ada syirik? Mana mungkin dalam syirik ada tauhid? Dah kamu membeza, dah kamu mengatakan Allah itu Tuhan,
Kenapa kamu membenarkan pula orang yang menyembah tokong itu ada tauhid rububiyah? Sebab dia kata Allah menjadikan alam dia, walaupun dia menyembah tokong berhala, maka dia jadi orang yang bertauhid. Maka inilah batilnya Puak Wahabi. Tauhid dan syirik tidak boleh terkumpul dalam satu pegangan mata hati. Kalau ada tauhid tak ada syirik, kalau ada syirik tak ada tauhid. Mana boleh malam dengan siang bersatu? Siang malam boleh bersatu. Saya datang ke surau pukul 8 malam, iaitu pukul 8 pagi. Gila dah orang ni. Tak boleh bersatu pukul 8 malam dengan 8 pagi. Malam dengan siang mana boleh bersatu. Utara selatan boleh bersatu tak? Kalau utara tidak selatan, kalau selatan tidak utara. Kalau malam tidak siang, kalau siang tidak malam. Kalau tauhid tiada syirik, kalau syirik tiadalah tauhid. Tapi Wahabi kata ada. Itulah sesat Wahabi. Bukan salah istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Yang salah ni kepahamannya. Baik. Begitu juga dengan tauhid asma dan tauhid sifat. Kalau kita buka dalam kitab Durun Nafis karangan Syekh Ahmad An-Nafis, kitab tasawuf, dia kata tauhid itu terbahagi 4. Yang pertama tauhidul af'al, yang kedua tauhidul asma, yang ketiga tauhidus sifat, yang keempat tauhid zat. Maka tauhid semua tu bukanlah berbeza di sisi Allah, cumanya berbeza pada orang yang ma'rifatullah. Ada orang yang kenal Allah pada af'alullah. Orang yang tenggelam dalam laut nikmat memandang af'alullah, maka dinamakan wahdatul af'al. Orang yang tenggelam dalam laut memandang asma Allah, maka orang ini dinamakan wahdatul asma. Orang yang tenggelam dalam memandang sifat Allah, maka dinamakan wahdatus sifat. Orang yang tenggelam dalam memandang zat Allah, iaitulah setinggi-tinggi tauhid, dinamakan wahdatul zat. Dan wahdatul zat ini diterangkan dalam kitab Durun Nafis. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja yang dapat, iaitu tak kala baginda naik ke arasy bertemu dengan Allah, baginda melihat zat Allah dengan tidak ada kaifiat, maka dapat dia darjah wahdatul zat. Jadi bukanlah Allah itu berbeza-beza, darjah seseorang itu berbeza. Berbeza tingkatan makrifahnya dengan Allah. Hakikatnya Allah itu tidak berbeza. Berbeza dengan Yahudi yang mengatakan tauhid itu berbeza pada hakikat. Ya. Kita berbeza hanya pada lugah, pada bahasa. Kerana tak dapat nak menyebut sekaligus, kena sebut satu-satu baru boleh faham. Ya, hakikatnya tauhid itu tidak berbeza. Tauhid hanya satu. Itu hakikatnya. Baik. Lihat keterangan mengenai uluhiyah dan rububiyah dalam kitab Perisai Mukallaf. Yang pertamanya kitab Perisai Mukallaf, iaitu karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mindili Al-Indonesia. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib ni, dia asalnya orang Palembang. Kemudian datang ke tanah Melayu, belajar di tanah Melayu.
Kemudian melanjutkan terus pelajarannya ke Fatani. Kemudian belajar terus ke Mekah dan bermastatin di Mekah. Dia menjadi salah seorang guru yang mengajar di Masjidil Haram. Sangat alim orangnya. Atau kitab yang dikarangnya ialah kitab yang kita baca pada subuh hari Sabtu. Kitab Penawar Bagi Hati. Atau kitab karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mindili Al-Palimbani Al-Indonesia Thummal Makkah. Ini dia orang dia. Banyak orang-orang yang pergi ke Mekah, mereka akan belajar dengan Syekh Abdul Qadir ini. Puluhan kitab karangannya, antaranya kitab Tauhid, perisai bagi sekalian mukallaf. Saya tulis ni ringkas, perisai mukallaf. Nama kitab tu, nama penuhnya perisai bagi sekalian mukallaf. Dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir menulis tauhid terbahagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi beliau menghuraikan tauhid-tauhid itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menurut Wahabi. Kenapa dia karang kitab ini dengan berkata tauhid 3? Kerana nak membetulkan faham orang-orang Wahabi yang salah dan takut tersalah faham oleh orang-orang yang baru nak belajar mengenai tauhid. Bila mereka terus belajar tauhid ala Wahabi. Itu yang pertama sebab dia karang kitab ni. Yang kedua, masa dia duduk di Mekah itu, orang-orang Wahabi tak bagi baca kitab tauhid, kitab sifat 20. Wahabi pegang Mekah tahun 1924. Wahabi dia buat persempadanan semula negaranya dengan dinamakan Saudi Arabia tahun 1924. Rajanya yang pertama Al-Malik Saud Al-Wahhabi. Orang Yahudi, bukan orang Arab. Dia bangsa Yahudi yang masuk Islam. Malik Saud ni bukan orang Arab, orang Yahudi. Tapi dia masuk Islam daripada nenek moyang. Tapi perangai Yahudi dia ada. Orang Yahudi masuk Islam, tapi perangai Yahudi dia ada. Sebab tu dia duduk perang dengan orang Arab. Dia tak suka orang ahli sunnah, dan tak suka orang selain daripada Wahabi. Benci sungguh dia. Lain pada dia, semuanya sesat. Dia tak tahu dia tu sesat. Baik, bab Wahabi ni saya dah cerita lama dah, tak mau ulang. Cuma nak cerita tentang sebab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib ni mengarang kitab Perisai Mukallaf ni sebab masa Wahabi pegang Mekah, pegang Arab Saudi, Wahabi tak benarkan orang baca kitab tauhid sifat 20. Kitab-kitab sifat 20 semua dia rampas, dirampas dan dibakar. Termasuklah kitab tasawuf, antaranya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab itu siapa yang simpan dirampas dan dibakar. Kita tauhid, kita tasawuf, Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya difatwakan sesat oleh Wahabi. Jadi bila dah difatwakan sesat, maka tak boleh mengajar di Masjidil Haram dan di mana-mana masjid dalam Arab Saudi. Bagi menyelamatkan akidah umat Islam pada masa itu daripada tersalah faham mengenai tauhid, maka
Syekh Abdul Qadir ni karang satu kitab yang hampir menyamai perkataan orang Wahabi, iaitulah tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi diterang menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena faham lah, mana yang Wahabi, mana yang ahli sunnah. Tu kitab yang pertama, tuan-tuan boleh beli, sudah ada yang rumi, ada yang apa? Yang rumi. Ada yang jawi, ada yang rumi. Ini kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Ini kitab ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kitab Aqidatut Tahawiyah. Yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Misri, Abu Ja'far Al-Hanafi. Jadi gelarkan Abu Ja'far Al-Hanafi. Namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Misri, orang Mesir. Digelarkan Abu Ja'far Al-Hanafi, tambah sikit. Digelarkan Abu Ja'far Al-Hanafi. Lahir tahun 239, wafat tahun 321 Hijrah. Imam Ahmad ini asalnya bermazhab Syafi'i, kemudian beralih ke mazhab Hanafi. Pindah mazhab ni boleh saja, tak salah. Sekarang kita mengaji. Baik, dua-dua kitab ni boleh rujuk, ada terangkan tentang tauhid rububiyah dan sebagainya. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang kata salah tauhid 3 ni, salah tu yang Wahabi tu salah. Ya. Dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan mantan Mufti Sabah, Syekh Said, dia pun ada tulis tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tapi dia bukan Wahabi, dia nak menerangkan apa sebenar maknanya rububiyah dan uluhiyah. Jangan sampai kita terfaham dengan cara pahaman Wahabi yang sesat. Baik, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah keesaan pentadbiran. Itu terjemah dia. Dalam arti kata yang lain, sekalian alam adalah di dalam pentadbiran Allah. Allah yang menjadikan alam dan memerintah alam. Wajib itu bukan dat tu. Apa benda dat? Wajib bagi tiap-tiap manusia. Bagi tu, potong tu tulis di atas tu, di bawah ke bagi, balik gaya. Wajib bagi tiap-tiap manusia. Kitab ni banyak salah ejaan ni. Jadi kena ikut kuliah saya untuk saya betulkan. Yang pertama ni ejaan-ejaan, yang kedua ni ada pula kalimah-kalimah yang tertanggal, jatuh kat mana saya tak tahu. Ya, jadi saya nak masukkan. Ni yang rumi betul semua. Siapa ada kitab yang rumi, yang rumi tu semua betul. Asal tu dia ambil yang rumi, kemudian dia jawikan, banyak pula yang jatuh. Dan sebanyak pula salah ejaan. Wajib bagi tiap-tiap manusia mempercayai hal ini, yakni mengenai tauhid rububiyah ini. Maka barang siapa mempercayai Allah ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam, maka ia mempunyai tauhid rububiyah dengan syarat tidak mensyirikkan Allah dalam tauhidul asma, tauhidus sifat dan tauhid uluhiyah. Ada syaratnya. Kalau dia ada tauhid, kalau dia kata Allah yang menjadikan alam,
tapi dia duk sembah tok pekong, maka itu tidak ada tauhid rububiyah baginya. Sebab apa? Tak ada syarat. Dia orang musyrik, berbeza dengan Wahabi. Baik, habis. Tidak boleh dikatakan seseorang itu mempunyai tauhid rububiyah sekiranya ia tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid asma, sifat dan uluhiyah. Kata Wahabi, seseorang itu ada tauhid rububiyah, seperti kafir yang mempercayai Allah itu Tuhan yang menciptakan sekalian alam, walaupun ia tiada tauhid uluhiyah. Ini pendapat yang batil, pendapat yang salah, tak pernah diajar oleh mana-mana nabi dan para ulama sebelum datang Wahabi. Wahabi yang mula cerita bab ni. Baik, mana mungkin boleh bersatu dalam dua perkara yang berlainan jenis. Syirik tidak boleh bersatu dengan tauhid, sebagaimana siang tidak boleh bersama dengan malam. Maka kepercayaan si kafir itu sia-sia kerana syirik. Tidak boleh dikatakan padanya mereka ada tauhid rububiyah. Berkata mereka ada tauhid rububiyah tu salah. Itulah salah anak Wahabi. Jadi bukan salah istilah, salah fahaman dia. Dia mendefinisikan tauhid rububiyah tu yang salah. Istilah tu tak salah dah. Tapi falsafah dia tu, definisi dia tu yang salah, kepahaman dia tu yang salah. Jadi tauhid rububiyah memang ada di dalam istilah agama. Yang salahnya kepahamannya tu yang salah. Jadi kalau orang kata yang kau tak boleh belajar tauhid 3 ni salah ni, syirik ni, tengok dulu lah. Ya, tauhid 3 yang mana? Yang Wahabi ke yang Ahli Sunnah? Ya. Saya pernah ditegur oleh seorang ustaz dulu. Kitab ustaz ni duk cerita tauhid 3 tauhid 4 ni salah ni Wahabi. Tuan dah baca ke belum? Bacalah dulu, bukan? Kalau tak faham, kita cerita dulu. Jangan tu kata sesat. Cepat sangat kata orang sesat. Baik. Tauhidul asma. Tauhidul asma ialah keesaan nama-nama Allah. Pengertiannya, Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang maha agung, yang tidak terhingga banyaknya. Allah juga mempunyai nama-nama agung itu. Seseorang yang mempercayai dan mengakui bahawa Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang maha agung, yang tidak terhingga banyaknya itu, berarti ia mentauhidkan tauhid asma. Yang dia mengakui keesaan tauhid asma, selagi ia tidak mensyirikkan Allah. Nama-nama Allah itu disebutkan dalam Al-Quran seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang bermaksud Allah ada 99 nama. Sesiapa menghafaznya, nescaya ia masuk syurga. Ini nama-nama yang terkandung dalam Quran, bukan semua nama Allah. Nama Allah ni tak terhingga banyaknya. Nama Allah tidaklah 99 sahaja, tetapi 99 itu adalah sebahagian darinya. Nama-nama Allah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Fathul Bahr, bukan Fathul Bahri tu, Fathul Bari. Salah lagi. Fathul Bari, alif lam ba alif ra ya. Fathu tu betul dah. Al-Bahri tu salah. Alif lam ba alif ra ya. Fathul Bari. Bukan Fathul Bahri. Bahri mana lautan.
Fathul Bari. Baik, kata Syekh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ialah sebanyak 168. Di dalam hadis Nabi disebutkan nama-nama Allah yang diturunkan ke bumi sebanyak 3,000 nama. Semua nama-nama Allah disebut Asmaul Husna, yakni nama-nama Allah yang indah. Namun begitu, wajib beriktikad nama-nama Allah itu tidak terhingga banyaknya. Tak ada siapa yang tahu nama Allah ada berapa. Allah juga yang tahu. Cuma yang sampai ke bumi ini ada disebutkan dalam hadis ada 3,000 nama. Ada 3,000 nama. Dalam hadis Nabi saja ada hampir 1,000. Ya, dalam hadis Nabi ada hampir 1,000 nama Allah. Jadi jangan mudah-mudah kita kata itu bukan nama Allah tu, tak ada pun dalam 99. Bukanlah semua nama Allah tu, bukanlah 99 sahaja nama Allah. Kena ambil faham. Ada puak-puak Wahabi ni, dia kata nama Allah ni ada 80 lebih ya. Dalam 99 tu pun dia tolak lagi. Dia suka duk tolak. Nama Allah pun dia nak tolak. Tolak masuk laut pun dia tolak. Anda puak Wahabi. Kata bodoh marah. Baik. Nama Allah ini dia banyak. Tak terhingga banyaknya. Sifat Allah pun begitu juga. Banyak, tak terhingga banyaknya. Macam mana pula kita kata Allah tu Maha Esa, Maha Satu pada nama, Maha Satu pada sifat. Jangan sifatnya tu banyak. Maha Esa Allah pada sifat bukan bermakna sifat Allah tu ada satu sahaja. Sifat Allah Ta'ala itu banyak, tak terhingga banyaknya. Tapi ada kesemuanya itu pada zat yang satu. Itu maksudnya tauhid sifat. Begitu juga nama Allah. Nama Allah tak terhingga banyaknya, tapi nama-nama itu ada pada zat yang satu. Maka tu dinamakan tauhidul asma. Boleh faham? Tak faham tanya. Tanya masa kuliah. Lepas kuliah letih. Nak tanya masa kuliah. Lepas kuliah tanya saya tak larat. Orang tua dia berhenti tak larat lah. Macam kereta buruk lah kan. Kereta buruk masa dia tengah laju tu lah, kalau anak lawaris dengan dia, dia dah berhenti anak lawaris, start pun tak hidup lah. Orang tua pun lagu tua lah, masa kereta buruk lah, dah berhenti tak larat lah, nak rehat. Dulu saya boleh ceramah 3 jam. Saya pernah ceramah 3 jam, dekat hampir 3 jam kat Pulau Pangkor. Dulu muda-muda. Beberapa kali saya ceramah hampir 3 jam, cerita Isra' Mi'raj. Tahun ni tak boleh ceramah sejam berhenti sat, saya sambung balik boleh. Direct tak boleh. Ya. Pasal dah tua. Pernah buat daurah. Berhenti sat bolehlah, buat sejam berhenti sat, lepas tu sambung balik. Berhenti. Direct tak mampu. Yang pertama tua, cakap lama-lama mati. Barangkali nak sampai masalah kot.
Nah, sampai masa Imam Syafi'i umur 54. Orang tadi pun lebih kurang tu umur 50-an. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Malik panjang umur dia. Habis sekarang tu. Kemudian tauhid sifat. Apa dia tauhid sifat? Iaitu tauhid sifat ialah keesaan sifat Allah. Ya, keesaan sifat Allah. Maknanya apa? Allah Ta'ala ni banyak sifatnya, tak terhingga banyaknya. Semua sifat-sifat itu ada pada zat Allah yang satu. Itu maksud keesaan sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat tadi ni ada pada zat Allah yang satu, yang esa. Itu maksud kata keesaan sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat itu ada pada zat Allah yang satu. Tidak ada pada zat diri-diri benda yang lain. Sifat ni hanya ada pada Allah. Makhluk tak ada sifat. Begitu juga dengan nama. Allah yang ada nama. Makhluk ada sandaran kepada nama. Abdul Malik, Abdul Ghaffar, Abdul Quddus, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf, Abdul apa lagi? Abdul Wahhab, Abdul Karim. Kita cuma disandarkan kepada nama-nama Allah. Baik. Begitu juga sifat. Sifatnya tak ada pada makhluk. Yang ada pada makhluk ialah arad. Sifat hanya ada pada Allah sahaja. Maka sifat-sifat itu tak terhingga banyaknya. Yang ada hanya pada zat Allah yang Maha Esa. Itu dikatakan keesaan sifat-sifat Allah. Mana sifat-sifat tak ada pada lain daripada Allah. Sifat-sifat hanya ada pada Allah. Makhluk dia ada arad. Sifat tak ada. Baik. Apa dia arad? Arad tu perkara yang sentiasa berubah-ubah pada diri makhluk, diubah-ubah oleh Allah Ta'ala setiap ketika, setiap masa. Setiap masa, setiap ketika kita diubah-ubah oleh Allah. Maka perubahan demi perubahan itu namanya arad. Contohnya penglihatan. Allah ubah-ubah penglihatan tu. Bila buka kelopak mata, nampak di depan ada apa. Bila tutup, tak nampak. Nanti kita pandang ke bawah, tak nampak yang atas. Pandang yang atas, tak nampak yang bawah. Pandang kanan, tak nampak kiri. Pandang kiri, tak nampak kanan. Pandang depan, tak nampak belakang. Ubah tak? Ubah. Allah tidak. Pandangan Allah inkishaf. Apa dia inkishaf? Tidak tersembunyi sesuatu dari pemandangan Allah, dari penglihatan Allah. Allah tak ada pandang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, klik, tutup, buka, tak ada. Tu kita. Tu kata kita ni arad. Yang ada pada mata kita tu hanyalah arad, bukan sifat. Kalau sifat dia tak berubah-ubah. Kalau sifat dia tidak ada binasa. Kalau sifat dia tidak ada mula bagi adanya. Tu kata sifat. Ini dalam istilah usuluddin, bukan sifat pada istilah lurah. Pada bahasa sifat itu seperti mana yang selalu kita faham itulah. Ya, penglihatan, kesabaran, kita kata tu sifat. Sebenarnya itu bukan sifat, itu arad. Sifat hanya ada pada Allah.
Ya. Baik. Ini dalam istilah ilmu tauhid, dalam istilah ilmu mantik. Bukan dalam istilah lughah, bukan pada bahasa, bukan pada bahasa, tapi pada istilah ilmu mantik, ilmu tauhid. Pada bahasa kita kata kita ada penglihatan, tapi dalam tauhid kita tak ada penglihatan, kita ada arad. Yang ada penglihatan hanyalah Allah. Ya. Apa dia arad? Arad ialah perkara yang sentiasa diubah-ubah oleh Allah. Sifat ni perkara yang qadim lagi azali, yang baqa, yang ada pada diri Allah. Yang qadim lagi azali, yang baqa, yang ada pada zat Allah. Ya, itu namanya sifat. Jadi kalau makhluk dia kata namakan arad, kalau Allah dinamakan sifat. Diri makhluk namanya a'yan. Diri Allah dikatakan zat. Itu beza. Kita dengan Allah ni ada beza. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tak serupa tu macam mana? Antaranya ialah diri Allah dinamakan zat, diri makhluk dinamakan a'yan. Perkara yang ada pada diri Allah dinamakan sifat. Perkara yang ada pada diri makhluk dinamakan arad. Boleh faham? Ya, saya ulangi. Diri Allah dinamakan zat. Diri makhluk dinamakan a'yan. Alif ain, ya alif nun. A'yan. Perkara yang ada pada diri Allah dinamakan sifat. Perkara yang ada pada diri makhluk dinamakan arad. Nanti kita akan belajar sifat 20 secara terperinci. Kita faham yang tu dulu sikit-sikit. Orang kata tauhid ni payah. Payah sebab dia ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu PhD, ilmu filosof. Ya, kata setengah pendapat, ilmu mantik ini ataupun ilmu falsafah ini asalnya daripada ilmu tauhid. Ya, ilmu bicara ketuhanan Allah. Itu datangnya ilmu mantik, ilmu falsafah. Ya, ilmu PhD yang ada sebut. Kalau orang tanya kita ambil PhD kat mana? Dekat Pondok Haji Din. PhD, Pondok Haji Din. Baik. Pengertian tauhid sifat tadi. Allah sahaja yang mempunyai sifat. Sifat Allah yang tidak berubah-ubah. Sifat Allah yang tidak terhingga banyaknya. Yang tu mudah-mudahan tak ada potong. Dia tak faham kita. Sifat Allah tidak berubah-ubah gitu. Sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Yang tu buang. Tidak ada sesuatu pun yang serupa sifatnya dengan sifat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa sifatnya dengan sifat Allah. Tambah sikit. Tambah sikit. Tulis kat bawah boleh. Bahkan yang ada pada diri sesuatu itu, bahkan yang ada pada diri sesuatu itu tidak dinamakan sifat. Tidak dinamakan sifat. Ianya dinamakan arad.
Ianya dinamakan arad. Apa dia arad? Perkara yang sentiasa berubah-ubah. Perkara yang sentiasa berubah-ubah, yaitu diubahkan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan sekalian pekerjaan kamu. Pekerjaan kita tu Allah yang mengubah-ubahnya. Allah yang gerak-gerakkannya. Bukan seorang, sekalian makhluk. Termasuklah langit, bumi, malaikat, air di lautan, burung di angkasa, awan, galaksi, cakrawala. Masya Allah, semuanya digerakkan oleh Allah. Jadi orang yang kenal Allah, dia akan takjub kepada Allah. Dia tak takjub pada diri. Orang yang sampai kepada darjah arif billah, mereka sentiasa di dalam ketakjuban ini, sehingga hilang rasa ada diri, kerana terlalu kagum dengan keajaiban Allah, kehebatan Allah. Mana nak dan ujub lagi? Kita ni sentiasa ujub. Dia rasa akulah itu, akulah ini, akulah itu, aku asyik-asyik aku. Ya. Ujub lah tu. Dia rasa dia. Nampak? Tapi orang-orang arif billah, walaupun mereka bercakap seolah-olah macam berkata aku, tapi dipandangnya aku itu Allah. Kita cakap Allah, tapi aku. Allah punya kuasa, kata pun bunyinya. Tapi dalam hati, aku lah tu. Kalau aku tak buat, tak jadi ni. Tapi nak bagi bersedap sikit bahasa, kata Allah punya kuasa. Pasal orang puji dia. Cuba orang keji dia. Kau ulang lagi sekali. Kau ulang lagi sekali. Nanti kepala kat Perlis, kaki kat Johor. Pasal apa? Pasal dia ujub pada dirinya. Dia tidak takjub pada Allah. Kita ni ujub pada diri, tidak takjub kepada Allah. Sebab itulah kita tidak khusyuk dalam solat. Sebab itulah kita tak ingat Allah. Itulah gunanya tarekat sufi. Tarekat sufi ni dia nak buang segala sifat-sifat mazmumah tu dan membuang segala ananiyah itu, agar pandang Allah yang maha qahhar, jabbar, muntaqim, kamal dan jalal. Lalu hilang rasa ada diri kerana takjub dengan Allah yang qahhar, jabbar, muntaqim, kamal dan jalal tadi. Kita ada rasa kita yang qahhar, kita yang kamal. Baik. Jadi orang yang mengamalkan tarekat tadi ni sebab nak hilangkan semua sifat-sifat mazmumah itu dan menghilangkan ananiyah, agar takjub dengan Allah, tidak ujub pada diri. Selagi tidak takjub kepada Allah, selama itulah dia ada ujub dalam diri, dalam hati. Cumanya kadang-kadang datang, kadang-kadang tiada. Dia keluar masuk. Keluar masuk sifat tu. On and off. Yang selalunya on lah. Ada off. Betul tak? Dia rasa kita. Tasawuf ni mengajar kita supaya buang rasa kekitaan, buang rasa keakuan, hilang dakwa diri. Hakikat tasawuf itu hilang dakwa diri, kerana terpegun dengan Allah yang kamal, jalal, qahhar, muntaqim dan sebagainya. Allahu Rabbi. Astagfirullah. Baik, kita sambung.
Di dalam kitab Usuluddin, pengertian sifat ialah perkara yang tidak berubah. Sebab itu dikatakan, dia tulis dakatkan, dia pun tu potong tu, padam, tulis dikatakan. Sebab itu dikatakan. Banyak yang salah, baru semuka 10 dah salah. Satu kitab minta berapa ribu salah. Sebab itu dikatakan Allah sahaja yang mempunyai sifat. Sifat makhluk dinamakan arad, iaitu suatu yang sentiasa iaitu suatu yang sentiasa didatangi perubahan. Faham habis. Kalau kita mengaji tauhid, dulu-dulu lah, kecil-kecil dulu kan, nanti ustaz kita tanya, ustaz ke ustazah tak kira, dia tanya kita, kamu percaya dah Allah Ta'ala ada? Percaya. Apa dalil Allah Ta'ala ada? Dalilnya ada alam ini. Ni cikgu yang ajar, kami hafal lah kecil-kecil dia. 1 jas 5. Nak ambil peperiksaan penilaian jas 5. Agama tak masuk. Yang masuk bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains, matematik, geografi, sejarah. Geografi sejarah tu dia satukan jadi 5. Saya dulu periksa taklah pandai, bodoh lah. Cuma boleh masuk sekolah asrama je lah. Duduk biasa. Cabut lagi. Dapat 2 sekolah. Dia hafal ingat sampai hari ni, ustazah ajar. Ingat je nama ustazah. Ustazah apa nama tu? Lupa ustazah. Satu umur 11 tahun. Bagus ustazah ni. Dia suruh budak-budak hafal. Dia kata apa? Kamu yakin Allah Ta'ala ada? Yakin. Apa dalil Allah Ta'ala ada? Ada alam ini. Dia suruh hafal, kita hafal. Apa dalil alam ini? Jadi dalil kata ada Allah? Dalil, apa dalil kata, kamu kata alam ini jadi dalil kata ada Allah. Apa dalil pula mengatakan alam itu dalil kata ada Allah? Dalilun ala dalili. Dalil atas dalil. Maka kami pun jawab. Pasal apa? Dia dah habaq lah. Tu hafal ya. Dalil kata alam ini menjadi dalil kata adanya Allah ialah alam ini sentiasa berubah-ubah. Kenapa kamu kata alam ini sentiasa berubah-ubah menjadi dalil kata Allah Ta'ala itu ada? Karena tidak dia berubah dengan sendirinya, melainkan diubah oleh Allah. Kamu percayakah? Begitulah kata ustazah. Tu dia 5. Umur 11 tahun mengaji cara orang. Baru belajar tauhid. Tapi jangan duk main duk. Hari ni pergi tanya orang tua pun dia tahu. Saya ulangi Allah itu wujud. Allah itu ada. Dalilnya ada alam ini. Alam ini menjadi dalil mengatakan adanya Allah. Kerana alam itu sentiasa berubah-ubah. Berubah-ubah itu menunjukkan adanya Allah kerana tidak berubah kalau tak diubah-ubahkan oleh Allah. Maka itulah maksud kata alam ini dalil kata ada Allah. Itu maksudnya.
Faham? Baik, habis. Pukul 9 lebih betul ke jam? Jam tu betul? Saya nampak bulat ya jam tu. Betul. Kalau betul dia straight macam tiang. Tapi dia bulat. Bulat tak betul straight pun betul. Kita berhentilah dulu, insya-Allah kita sambung. Tu tanda. Tanda kat mana? Seseorang yang percaya dan memperakui bahawa kat situ. Tanda kat tepi tu. Tanda kat tepi seseorang yang percaya dan memperakui. Dah. Tauhid tak boleh ngaji lama-lama, kepala otak jadi blank. Betul tak? Tauhid tak boleh ngaji lama-lama. Ngaji lama-lama dia blank. Dia letih. Dia tak mengaji pekah. Pekah lama pun tak apa. Pasal benda pekah benda nampak dengan mata kepala. Jadi lama kita nampak, lama mengaji pun tak apa. Pasal kita dah nampak benda apa yang kita duduk sembang. Dia fikir kita satu tu ke depan tu. Tapi belajar tauhid ni fikir kita dua. Satu benda yang nampak di buku. Satu lagi kita mikir benda yang tak nampak. Apa yang tak nampak? Allah. Allah tak nampak. Yang kita nampak hanya tulisan di buku. Nak faham hak di buku tu satu hal. Punya lah susah. Bukan? Buku ni senang lah sikit. Bila buka kitab Durus Samin, Aqidatun Najim, orang kata apa? Cak bala. Dengan bahasa dia. Buku ni tak apalah, bahasa moden sikit. Salah-salah ejaan pun masih senang nak dipaham. Itu dia kata ilmu tauhid. Tapi inilah ilmu yang paling mulia dalam agama. Ilmu yang paling awal-awal wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang Islam. Yang mana inilah ilmu yang paling ramai orang Islam tinggalkan. Akhirnya mereka menganut faham nasionalisme, faham liberalisme, faham komunisme, faham sekularisme, faham sosialisme dan berbagai-bagai lagi isma-isma atau izm-izm ataupun ideologi kufar dijadikan sebagai panduan hidup, pegangan hidup. Akhirnya mereka tak tersedar mereka sudah murtad. Mereka sudah terkeluar daripada agama Islam dengan salah pegangan hati. Mulut kata Islam tapi berpegang dengan pahaman kafir. Ya. Mulut kata Islam tapi berpegang dengan pahaman kafir. Islam dan politik tidak boleh bersatu. Ini je. Agama suku, politik suku. Dia 3 suku. Berapa ramai orang yang menganut faham tu? Mufti-mufti kena buat kelas satu fatwa lah. Lepas tu lah ada satu orang di Malaysia, dia tak mau jadi mufti. Pasal apa? Kalau dia jadi mufti, siapa ni ikut fatwa dia. Akhirnya dia pujuk juga, maka dia pun terima. Dengan syarat dia tak nak gaji. Lagi seronok lah kerjaan. Pasal apa dia tak nak gaji? Jadilah mufti. 9 bulan sahaja dia letak jawatan. Apa alasan? Buat apa saya jadi mufti kalau fatwa saya tidak diikut oleh kerajaan negeri? Kerajaan negeri mana tu? Negeri Melaka. Siapa dia? Syekh Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra. Mufti yang amat tegas. Tak nak gaji. Tuan-tuan boleh tengok wajah dia di Masjid Tengkera.
Tok guru saya dulu pergi masjid Tengkira, tengok wajah dia mengalir air mata. Pasal apa? Mufti ni takut dengan Allah sungguh. Dia tak takut hilang gaji, dan dia pun tak minta gaji. Ya Allah, tak nak gaji. Dia nak orang ikut fatwa Islam saja. 9 bulan jadi mufti. Ya. Kalau mufti di negeri antah berantah sana, negeri antah berantah, tak kata Malaysia, saya kata negeri antah berantah. Agak-agak macam mana? Ya, berani tak buat fatwa? Macam tadi ni, fatwa macam kita sebut tadi. Buang udkhulu fi silmi kafah, masuk nasionalisme. Lepas tu kata tak salah pula nasionalisme. Cuba buat satu fatwa. Fatwa warta mufti warta mufti kerajaan negeri antah berantah. Sesiapa yang menjadikan fahaman nasionalisme sebagai perjuangan hidupnya, maka hukumnya murtad. Tak lama lah mufti itu dibuang entah ke mana. Negeri antah berantah, dibuang entah ke mana. Betul tak? Siapa yang berpegang kepada faham sekularisme, ada seorang dia kata Malaysia bukan faham nasionalisme. Apa pula bukan nasionalisme? Nama pun nasional. Pasal apa lah bukan nasionalisme? Ustaz ni mengipeh tu. Saya direct je. Pasal apa? Dulu saya ngajar masjid-masjid pun 38 tempat saya kena gam, saya teruskan. Apatah lagi saya duduk atas bangku sendiri ni. Nak gam. Main gam. Tak sampai ke pintu, monyet ni seram perung. Tentera belakang banyak. Dia punya king of the monkey dia ada dalam sangka. Allah ya. Kita ni tuan-tuan, jadi orang jangan jadi pak sanggup. Semuanya mengangguk. Jadi orang yang ada pendirian, yang ada identiti. Haram, hang kata haram, jangan duk kata tak haram. Syirik, hang kata syirik, jangan duk kata tak apa. Ya, penting sangat ke gaji tu. Berapa ramai orang tak ada gaji, tak mati pun. Tak mati pun hidup aman sentosa sampai bercucu cicit. Takut apa sangat kita nak mengatakan yang benar. Nak jadi syaitan bisu boleh. Hari ni masalah umat bukan masalah Wahabi sangat pun. Wahabi apa kerak je kat Malaysia ni. Tak banyak pun. Yang banyak ni pahaman nasionalisme ni. Betul Ustaz? Pahaman ni kenapa tak dibuat fatwa? Pasal apa? Hilang gaji. Hilang sumber pendapatan. Wahabi tak tahu mana ya. Wahabi ni masih khilaf lagi ulama. Tahu? Semua ulama kata terkeluar daripada Islam. Setengah ulama dan kebanyakan ulama pun dia kata masih tidak terkeluar daripada Islam. Dia hanya fasik pada bahagian akidah, pembid'ah dan bab tauhid akidah. Tak semua ulama kata dia syirik kan? Ada ulama kata dia hanya berdosa besar dalam akidah. Ni Wahabi ni. Ya, ulama kata sesat tak kata kapi pun. Sesat tak semestinya kapi. Kalau kapi ya sesat. Sesat tak semestinya kapi. Tapi kalau berpahaman nasionalisme, itu sudah Nabi sebut.
Ma laisa minni man da'a ila asabiyah. Bukan dari golongan aku orang yang menyeru kepada asabiyah. Siapa orang yang dimaksudkan Nabi asabiyah? Orang yang berpahaman nasionalisme, kebangsaan, perkauman. Hadis sahih. Baik, Nabi tak aku mai. Jaga-jaga. Ya. Jadi ada juga terkadang boleh kita berpahaman perkauman, tapi bukan satu dasar, bukan dasar. Ya, cuma bahagian huruf-huruf, bukan bahagian dasar. Contohnya, ya, kita ada duit nak keluarkan zakat, maka tolong dulu adik-beradik yang susah. Tak apa, itu tak apa. Itu bahagian huruf. Zakat wajib keluar. Wajib keluar kepada siapa? Tengok yang paling dekat yang kita siapa? Mak kita susah di kampung, bagi zakat ke mak kita. Kak kita susah di kampung, bagi kat kak kita. Siapa? Dia yang paling dekat. Ayat tu tak apa. Itu bukan sabiah. Bukan umat. Pilih guru kata. Tak, itu disuruh oleh syarak. Atau asabiah yang diharuskan. Yang tak diharuskan macam mana? Pentingkan bangsa sampai tolak hukum Allah. Itu dia. Pentingkan bangsa, pentingkan perkauman sampai tolak hukum Quran, hukum hadis. Pakai hukum orang kafir. Jadikan sebagai perlembagaan. Ini yang dilarang oleh Allah. Ya, terkadang dosa besar, terkadang hilang iman terus. Hilang iman sampai bila dia kata hukum Quran tak boleh pakai dah zaman ni. Kalau pakai tak maju tu, kena pakai hukum ni. Itu dah tolak Islam. Itu sama dengan pijak Quran. Pijak orang pijak Quran marah sangat. Orang hina Nabi dia marah sangat. Yang dia tolak Quran, tolak Nabi. Lebih kurang je. Nampak? Tak sama, lebih kurang je. Cuma tak apa, tak berapa agresif. Tak nampak agresif sangat. Padahal sama je. Tolak Quran juga, tolak hadis juga. Ya, wallahu a'lam. Sekian dimaklumkan. Harap maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minna wa minkum.